Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Apa yang dah berlaku di antara Anwar dan Rafizi pada hari ini? Adakah hubungan mereka masih lagi baik seperti dahulu? Jangankan kerana kekalahan Rafizi pada pemilihan PKR baru-baru ini menjadikan peletakan jawatan Rafizi di dalam Jabatan Menteri yang boleh membawa kepada Rafizi juga akan letak jawatan di dalam PKR selepas ini. Kerana saya tahu kalau Rafizi letak jawatan dalam PKR, keluar PKR, persoalan yang kita pernah tanya dulu, pertama, adakah beliau akan tubuh parti baru? Kedua, adakah beliau akan bersalah? Dan ketiga, adakah beliau akan menyertai parti pembangkang? Dan seterusnya pula, apa kesan kepada PKR? Adakah PKR akan hancur sekiranya Rafizi keluar PKR? Adakah ahli parlimen, wakil rakyat di dalam PKR akan mengikuti langkah Rafizi? Nah, itu menjadi persoalan. Tapi ada satu pendedahan terbaru daripada Rafizi. Tapi sebelum itu saya kongsikan kepada Anda, ini adalah produk molekul imun, molekul bijak, ataupun kita panggil sebagai TF. Produk ini adalah untuk meningkatkan kekuatan imun badan kita, menjadikan imun badan kita jadi bijaksana untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Pelbagai jenis penyakit, contohnya gout, darah tinggi, kolesterol, kencing manis, penyakit melibatkan jantung, melibatkan hati, perut, dan macam-macam lagi. Jadi sekiranya Anda berminat berkenaan dengan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Kita boleh cerita, saya boleh layan Anda. Produk ini lulus hospital dan juga approved by KKM dan juga diiktiraf oleh dokter seluruh dunia. Saudara-saudara, Rafizi dakwa kena jerit dengan Anwar tapi pemimpin PKR nafi. Jadi, siapa yang menipu sekarang? Rafizi dakwa kena jerit dengan Anwar, manakala kepimpinan PKR pula menafikan perkara itu. Adakah ini satu petanda bahawa PKR kini sedang tidak sehaluan lagi dengan Rafizi? Bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mendakwa Presiden PKR Anwar Ibrahim menengkingnya dalam tempoh kira-kira 20 menit ketika mesyuarat MPP parti itu sebelum pemilihan yang diadakan pada 23 Mei. Dalam episod terbaru podcast Yang Berhenti Menteri, Rafizi mendakwa Anwar meninggikan suara terhadapnya susulan isu yang dibangkitkan mengenai sistem undian digital pemilihan parti itu. Anwar Ibrahim jerit, "Kat aku untuk tempo 20 menit, Mas 1," kata bekas Menteri Ekonomi itu. Ahli Parlimen Pandan itu berkata, dia menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap aspek teknikal sistem pengundian termasuk kod sumber dan pelayan ataupun server yang menurutnya boleh dimanipulasi untuk memberi kelebihan kepada calon tertentu. Dia turut mendakwa pembangunan sistem berkenaan telah membentangkan struktur sistem undian semasa mesyuarat tersebut. Developer ni ingatkan, kami semua bodoh, tak faham IT. Dia lupa aku ada startup tahu, katanya. Namun dakwaan Rafizi bahawa Anwar menengkingnya dinafikan oleh dua MPP yang menyifatkan tuduhan sebagai tidak berasas. Menerusi satu antaran DFB, Dr. Mazli Malik menyangkal dakwaan Rafizi. Mengatakan Anwar tidak meninggikan suara walau seminit pun dalam mesyuarat tersebut. Jadi itulah persoalannya, apa yang berlaku di antara Anwar dan PKR. Adakah ini boleh membawa kepada pemecatan Rafizi di dalam PKR? Saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, ternanti-nanti, bilakah Khairi Jamaluddin ataupun KJ, Syaril Hamdan dan juga Hishamuddin Husin akan kembali ke pangkuan UMNO, ke pangkuan
Parti AMNO. Kepada penyokong-penyokong AMNO di luar sana, wah, sudah pasti ini adalah pertanyaan paling serius dan salah satu pertanyaan yang Anda nantikan jawabannya. Sama ada mereka akan kembali ke pangkuan AMNO ataupun akan terus mengambil halat tuju sendiri. Halat tuju sendiri itu tidak tahulah bersarakah, nak menyertai parti politik lain kah? Kita tidak tahu. Tapi ada satu berita terkini tentang Khairi Jamaluddin dan juga Akmal Saleh. Ya, sebelum kita teruskan, saya kongsikan kepada Anda. Ini adalah produk molekul imun, molekul bijak. Produk ini sangat bagus, sangat baik, dan produk ini sangat diperlukan untuk sistem imun badan kita. Lebih-lebih lagi kepada Anda di luar sana yang mempunyai sistem imun badan yang lemah. Karena dengan pengambilan produk ini, sistem imun badan kita akan dibina semula, akan jadi kuat semula, dan yang paling bestnya, sistem imun badan kita akan menjadi bijak untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, gastrik, dan macam-macam penyakit yang kita biasa dengar, dengan pengambilan produk molekul imun, molekul bijak TF ini, boleh melawan pelbagai jenis penyakit. Jadi saudara-saudara, sekiranya Anda berminat tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Menurut Khairi Jamaluddin, saya akan timbang tawaran Akmal, bantu kembali ke AMNO, kata KJ. Bekas Menteri Kesehatan berterima kasih atas komen dan sokongan Ketua Pemuda AMNO. Khairi Jamaluddin akan mempertimbangkan tawaran Ketua Pemuda AMNO, Dr. Akmal Saleh, untuk membantu memudahkan beliau kembali ke pangkuan parti. Saya berterima kasih atas komen dan sokongannya. Sudah tentu saya akan mempertimbangkannya, katanya pada majelis pelancaran produk. Akmal dilaporkan berkata, beliau sedia menjadi jambatan untuk membawa pemimpin AMNO digantung dan dipecat termasuk AMNO, termasuk Khairi, Hishamuddin, dan juga Syahril Hamdan kembali ke pangkuan parti. Mereka yang pernah dikatakan tindakan ada jasa yang kita tidak boleh lupakan. Jadi sebab itu saya kata, yang paling penting adalah penyatuan AMNO, dan tentunya penyatuan ini tidak boleh dilakukan oleh sebelah pihak saja. Katanya sambil menambah, bekas pemimpin AMNO digantung atau dipecat perlu membuang ego mereka jika masih sayangkan parti. Jadi tuan-tuan dan puan, kalaulah KJ Hishamuddin Hussein dan juga Syahril Hamdan, let's say lah mereka tidak kembali kepada AMNO, adakah mereka akan menyertai mana-mana parti selain daripada AMNO dan akan bertanding atas tiket parti itu, ataupun juga mungkin menjadi calon bebas? Saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda berkaitan isu ini?